Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami tidak pernah melihat yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah melihat yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dapat ke Nabi. No? Yang paling banyak solat pun Nabi, yang paling banyak senyum pun Nabi, yang paling banyak sedekah pun Nabi, yang paling tampan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan Nabi dan para sahabat sangat suka untuk melihat rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada rupa Nabi yang tampan, satu hal lagi yang lain ialah melihat Rasulullah membuatkan sahabat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tengok Nabi, para sahabat ingat Allah. Tengok Nabi, sahabat ingat Allah. Maka kesemua sahabat berebut-rebut kalau solat untuk berada pada saf yang pertama di sebelah kanan. Sebab Nabi bila solat, Allahumma antas salam wa minkas salam, Nabi akan balik di sebelah kanan, dan kadang-kala Nabi menghadap keseluruhan badan dia, menghadap ke makmum, no? Dan yang selalunya Nabi ke belah kanan begitu. Maka sahabat yang duduk belah kanan semuanya akan melihat Rasulullah. Mereka suka untuk tengok Nabi dan mereka merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira kalau Nabi hantar keluar saja, keluar pergi mana-mana jadi wakil ke apa ke, teringat Nabi sallallahu. Muka Nabi ni tengok waktu bila pun teriak. Kita akan menangis. Dia jadi hibah, dia jadi main. Tengoklah. Kalau tengok kan, kalau Allah muliakan dalam mimpi pun, bila kita tengok tu tak boleh cakap dah. Dia tak boleh cakap dah. Kalau duduk jarak jauh tak berapa sangat kan. Ada orang kali pertama tu nampak jarak jauh kan, orang sebut tu Rasulullah. Tengok pada jauh tak rasa apa sangat kan. Tapi kalau duduk depan, dia tak boleh keluar perkataan dah. Dia tengok, dia teriak kan. Maka kalau nak duduk dalam syurga satu negeri dengan Rasulullah, nama negeri itu adalah Jannatul Firdaus. Syurga dia bertingkat-tingkat. Jarak daripada satu tingkat nak pergi ke tingkat seterusnya, Nabi kata seperti mana jarak daripada bumi pergi ke langit. Orang hak duduk syurga bawah tuan-tuan, syurga Aden, Jannatul Ma'wa kan, yang syurga-syurga lain ni hak duduk bawah ni, mereka melihat syurga-syurga yang di atas mereka seperti mana seorang yang duduk di bumi dan melihat kerdipan bintang. Tengok macam tu lah. Jauh dia punya beza, dia jauh. Setiap syurga beza dia jauh. Kalau nak boleh tengok Rasulullah hari-hari, kalau nak boleh bersembang dengan para nabi setiap hari, mesti kena Jannatul Firdaus. Sebab tu Nabi kata kalau minta syurga, Nabi kata minta Al-Firdaus Al-A'la. Nabi kata kalau minta syurga, minta Al-Firdaus Al-A'la, minta Firdaus yang tertinggi. Sebab dia adalah tempat tinggal para Nabi dan Rasul dan orang-orang yang terpilih. Tuan sekalian, Nabi dapat wahyu dan Nabi tak boleh lupa, sebab yang tu syariat. Tuan-tuan bayang macam mana? Nabi dapat wahyu 23 tahun, wahyu duk turun sikit-sikit, bukan dia turun seketul Quran turun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun turun sikit-sikit. Kalau Nabi lupa macam mana? Maka Rasulullah tak lupa kekuatan akal Nabi SAW. Sebab tu kepala Nabi pun dia besar sesuai dengan tubuh dia. Ini ulama sebut, bukan huraian saya. Huraian saya disebutkan oleh para ulama. Dan begitu juga nampak kepada keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah mereka mendengar satu suara yang kuat. Satu ketika dengar satu suara kan, bila dengar satu suara yang kuat ni orang takutlah nak pergi
takut nak pi. Sahabat baru duk tanya lah, benda apa baru duk sembang-sembang tanya, kita pi tengok apa kan, pakai duk sebut nak pi tengok ada apa di situ, pakai duk bincang lah. Kali baru berani jom kita pi lah 4-5 orang pi sana. Nabi duduk sana dah seorang dia. Nabi dah ada di sana dah seorang-seorang, berani. Bila Nabi marah, semua sahabat akan diam dan semua sahabat akan tahu Nabi marah. Bila Nabi marah, semua sahabat akan diam dan semua sahabat tahu Nabi marah. Faedah ni tuan, faedah. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan marah kecuali apabila agama ini dipermain-mainkan, kecuali apabila agama ini dicabar, kecuali apabila agama ini dihina-hinakan. Nabi marah. Nabi marah. Dan sahabat tahu Nabi marah sebab Nabi tak pernah marah. Nabi jarang marah. Dan bila muka Nabi merah, naik orat marah. Di muka Nabi ni ada satu orat marah. Orat marah tu duduk di antara dua kening ni. Ketika Nabi marah, orat tu akan naik je ni. Dia naik ke atas. Lagi handsome, lagi marah, lagi kacak kan. Dia lagi marah, dia naik. Ada orang tuan, lagi dia marah, lagi kacak kan. Dia naik dengan orat apa semua pula. Muka Nabi kemerah-merahan, naik orat marah tu. Maka sahabat tahu Nabi sedang marah. Dan Nabi hanya marah kerana Allah dan kerana Islam. Kalau Nabi marah, itu keadaan Rasulullah SAW. Apabila orang panggil Nabi ya Rasulullah ke belakang, maka Nabi tak kalih macam tu. Nabi akan kalih seluruh tubuhnya. Tuan-tuan, hak ni saya pun tak buat, semua kita tak buat. Siapa pun yang panggil Rasulullah, termasuk kanak-kanak dan hamba abdi, ya Rasulullah, kau ni panggil ya Rasulullah, minta macam tu. Buat tu kita buat apa kalih pun tak, apa dia kan. Orang panggil apa dia duk tani. Sifat Rasulullah dia akan kalih seluruh tubuhnya masuk muka. Lepas tu dia cakap ya Allah. Satu sifat tu dah satu masjid tak buat. Satu sifat tu saja termasuk hak cakap ni kita tak buat. Begitu tinggi akhlak Nabi, begitu tinggi. Siapa pun panggil Nabi, idza iltafata jami'an, the whole body. Nabi akan kalih keseluruhan tubuh dia. Maka sebut sahabat radhiyallahu anhum, kata Sayyidina Hasan ibn Ali ni, masih lagi hadis yang sama. Apabila tidak bercakap, Nabi lebih banyak memandang bumi daripada memandang langit. Kalau duduk tengok sini apa dia tuan? Rangan lah. Duduk rangan kan, duduk tengok. Apabila tidak bercakap dan tidak berbincang dengan orang, jullu nazarihi ilal ard, kata para sahabat, Nabi akan membanyakkan tengok bawah dalam keadaan berfikir. Kebanyakan pandangan Nabi adalah ke bawah. Wa jullu nazarihi al-mulahadhah. Bila Nabi tengok ni, Nabi berfikir. Sahabat tengok. Dan muka Rasulullah SAW bercahaya. Ini semua orang tahulah, muka Nabi bercahaya. Nur. Ni hadut kata Nur Muhammad ni kan. Perbahasan Nur Muhammad ni macam-macam. Cahaya daripada Nabi Muhammad. Nuru Muhammadin, cahaya Muhammad, mudhaf ilaih. Dia panggil dalam bahasa Arab idhafah haqiqiyah. Idhafah haqiqiyah imma bimakna min aw li aw fi. Nur Muhammadin, nur li Muhammad, cahaya kepada Muhammad. Siapa dia yang nak bangkang bahawa muka Nabi bercahaya? Kalau dalam Quran disebutkan nur, itu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir sebut sebahagian tempat dalam Quran yang disebutkan nur, merujuk nur, cahaya itu merujuk kepada Nabi SAW. Allah ibarat dengan tanya Rasulullah itu seperti bulan yang mengambang, seperti bulan yang mengambang. Tuan-tuan tahu dari segi apa wajhus syabah dia yang mengaji balaghah kan? Musyabbah bih
wajh syabah, sudut apa nak disamakan tu, dari sudut apa? Kata para sahabat, Jabir ibn Samurah satu hari dia berjalan tengah malam, bulan mengambang, kemudian nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibn Samurah jalan pada satu malam, bulan mengambang, tengah berjalan terserempak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rambut dia. Lepas tu Nabi pakai baju yang kemerah-merahan. Baju yang kemerah-merahan, bukanlah merah semua, kemerah-merahan. Maka Jabir bila tersempak dengan Nabi, dia tengok muka Nabi, dia renung, lepas tu dia tengok atas. Subhanallah. Pasal apa? Kerana bulan bila dia mengambang ada cahaya tak tuan-tuan? Ada cahaya. Dia keluar cahaya. Bulan bila mengambang cerah ni tuan-tuan, tapi bukan cerah macam siang. Tapi cerah dia bukan gelap gelita, dia lain. Nah, dia cerah bila bulan sebab dia keluar cahaya. Maka kata Jabir ibn Samurah, ketika aku keluar malam tu, bulan sedang mengambang, aku tersempak dengan Nabi dengan pakaian dia sedikit kemerahan apa semua. Maka aku pun tengok bulan, aku tengok muka Nabi, aku tengok bulan, aku tengok muka Nabi. Demi Allah, falahu wa indi ahsanu minal qamar. Demi Allah, wajah Rasulullah ketika itu lebih indah dari bulan purnama itu. Tuan-tuan, bercahaya bukan sebab putih. Memang kulit Nabi putih kemerah-merahan, putih saja, tetapi wajah Nabi itu bercahaya. Bahkan yang bercahaya itu bukanlah wajah Rasulullah sahaja, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang bercahaya itu adalah keseluruhan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua cahaya. Bila dia tengok Jabir bin Samurah, dan tak terkenal pun sahabat ni, tetapi setiap sahabat ini bila cerita tentang muka Nabi, dia akan sebut seperti bulan purnama. Dari segi apa? Dari segi memancarkan cahaya. Bukan muka kosong macam kita lah, dia pancar cahaya. Punya indah tak tahulah tuan-tuan. Al-Bara ibn Azib pun macam tu juga. Bila orang tanya kepada sahabat Nabi nama Bara ibn Azib, adakah muka Rasulullah ni seperti pedang? Dia berkilat macam pedang, dia bersinar seperti pedang. Maka jawab Bara, la bal mithlal qamar. Tidak, tetapi muka Nabi seperti bulan mengambang. Nampak tuan? Bila sahabat ni sahabat lain ni, bila cerita tentang rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibn Harith, aku tak pernah jumpa satu orang pun yang lebih banyak senyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengoklah orang hari ni, banyak memasamkan muka ke banyak senyum? Kalau nak senyum ni kat siapa? Kalau nak senyum ni selalunya orang bawah dia nak senyum kat orang atas. Sebab orang atas tu nak bagi markah akhir tahun nanti. Sebab orang atas tu nak yang boleh bagi tahu dia ni nak pindah ke mana, nak pindah ke mana. Senyum yang ada yang mengharapkan imbuhan. Tetapi apabila manusia yang paling Allah sayang, yang tak perlu kepada siapa pun di bawah dia, Nabi Muhammad, tiba-tiba dialah yang paling banyak senyum di kalangan para sahabat. Sahabat kata tak ada. Yang paling banyak senyum di kalangan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Jarir, semenjak aku masuk Islam, tak pernah lagi aku bertemu dengan Rasulullah kecuali Nabi akan senyum kepada aku, illa tabassam. Subhanallah. Kecuali Nabi menghadiahkan senyuman, kata Jarir kepada aku. Maka begitulah rupa paras Nabi SAW. Sudahlah mulia, tampan pula. Sudahlah tampan, berakhlak baik pula. Sudahlah berakhlak baik, disayangi Allah pula. Sudahlah disayangi Allah, pahalanya banyak pula. Sudahlah pahala banyak. Semua orang sayang Nabi.